Dan salam manadi. Saya Ali Saifuddin bernombor 08DPP 21F1047 melaporkan dari Seri Pentas. Satu kes kemalangan maut telah berlaku pada 15 Oktober 2016 lebih kurang jam 7.50 malam di tapak pembinaan Ceras, Kuala Lumpur yang melibatkan kren menara jenis hammerhead topless. Hoisting rope telah terputus semasa kerja-kerja mengangkat beban. Hook block dan beban yang diangkat telah menimpa seorang mangsa sesatan di tempat kejadian mendapati puli dan troli telah mengalami kerosakan. Safety alert ini dikeluarkan sebagai peringatan kepada semua operator kren menara dan pihak yang membuat pemasangan serta penyelenggara berkala terhadap kren menara. Hoisting rope merupakan komponen paling kritikal dalam kerja mengangkat beban. Safety alert ini mempercikan kepada pemeriksaan dan penyelenggaraan hoisting rope dan puli serta troli kerana ia merupakan komponen yang digunakan semasa kren menara beroperasi. Pengundi bertanggungjawab menjalankan pemeriksaan yang lengkap ke atas setiap komponen dengan kawalan dan sediaan orang yang kompeten yang telah berdaftar dengan JKKP. Akan bersama-sama Saudara Muhammad Afaf Firdaus yang bernombor 08DPP 21F1028 yang membincangkan kepentingan isu etika dan peraturan kelakuan untuk profesi kejuruteraan awam yang berkaitan dengan teknologi dan perlindungan alas kita dalam kejuruteraan awam pada umumnya. Sekian. Okay, sekarang kita berada di tapak pembinaan yang berada di Ceras, Kuala Lumpur. Seperti yang kita tahu, baru ini telah berlaku kemalangan dan melibatkan kren yang rosak di bahagian puli dan menyebabkan hose rodnya putus dan menghempak seorang mangsa. Okay. Seperti yang kita tahu, hose rod merupakan komponen penting dalam kren supaya ia boleh mampu mengangkat benda-benda berat yang berada di tapak pembinaan. Okay. Bersama dengan saya iaitu pihak berkuasa yang menguruskan kes kemalangan kren yang berada di tapak pembinaan di Ceras ini. Kita akan meminta maklumat dan juga beberapa isu perkara yang penting yang perlu dilakukan di tapak pembinaan serta perkara yang dapat kita beberapa perkara yang penting lagi dari segi keselamatan orang awam dan juga alas kita yang berada di tapak pembinaan ini. Untuk kepentingan jurutera awam sebenarnya bertanggungjawab untuk mereka bentuk dan membina infrastruktur yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam. Tingkah laku beretika mengutamakan keselamatan awam dan mematuhi piawaian dan kod yang ditetapkan. Perlindungan alas kita adalah satu lagi aspek penting dalam projek kejuruteraan awam dengan garis panduan yang menggalakkan amalan mampan untuk meminimumkan bahaya kepada ekosistem dan sumber-sumber jadi. Integriti profesional adalah penting untuk menggerakkan reputasi profesional, memupuk kepercayaan di kalangan pelanggan, rakan sekerja dan orang ramai. Garis panduan etika membantu jurutera mematuhi undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berkaitan, memastikan projek yang sah dan bertanggungjawab. Jurutera awam juga mempunyai tanggungjawab sosial untuk mempertimbangkan kesan sosial projek mereka, menangani keperluan komuniti dan menggalakkan pembangunan yang saksama. Tadi kita telah berjumpa dengan pihak berkuasa yang menguruskan kes kemalangan yang telah berlaku di tapak pembinaan di Ceras baru-baru ini. Sekarang kita akan bertemu pula dengan unit penyelenggaraan di tapak pembinaan itu sendiri. Mari ikut saya. Kita bersama dengan unit penyelenggaraan peralatan dan alatan-alatan yang digunakan di tapak pembinaan. Kita akan bertanya soal sedikit mengenai kepentingan penyelenggaraan alatan-alatan yang berada di tapak pembinaan itu sendiri.
Okey, di tempat pembinaan ini kita menggunakan banyak alatan-alatan dan jentuil-jentuil yang berat untuk memudahkan proses pembinaan di satu tempat bangunan lah. So jika dah guna benda tu, mestilah penyelenggaraan tu amat perlu dan mengikut tempoh yang telah ditentukan dan telah ditetapkan. Seperti kes yang berlaku pada sekarang ini, pihak penyelenggaraan gagal untuk membuat penyelenggaraan berkala atau mengikut jadual yang ditetapkan terhadap tali pengangkat yang pihak yang mangsa gunakan. Disebabkan tiada pihak yang melakukan penyelenggaraan dan penyelenggaraan yang berkala dan telah ditetapkan itu menyebabkan benda itu digunakan berterusan tanpa diselenggara dengan baik. So dia punya kualiti dan function tu tidak sama dengan yang telah diselenggara dan terus digunakan tanpa diselenggara. So disebabkan itulah punca kemalangan yang mengakibatkan nyawa itu berlaku pada bangsa tersebut. Okey, bagi saya tanya juga, adakah dengan penyelenggaraan yang berkala ini kita dapat mengurangkan risiko kemalangan itu yang berada untuk risiko kemalangan yang berada di tapak pembinaan? Ya, 100% sangat-sangat betul. Sekiranya penyelenggaraan itu dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan, mungkin kemalangan tidak akan berlaku dan dapat dielakkan. Dapat dielakkan lah. Okey, bagi unit pada para pekerja, adakah perlu kita mengajar ataupun memberi beberapa tunjuk ajar sebelum ataupun macam skop kerja supaya kita dapat mengurangkan risiko kemalangan? Perkara itu menjadi kewajipan terhadap owner untuk memberi penjelasan tentang etika pemakaian keselamatan terhadap pekerja. Ianya bukan dilakukan seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Ianya setiap pagi sebelum pekerja melakukan pekerjaan diorang untuk masuk ke tempat pembinaan, mereka akan diperiksa dan diingatkan supaya pakaian mereka mengikut prosedur dan mengikut ketetapan piawaian yang telah ditetapkan supaya mereka bekerja dalam keadaan yang selamat. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Insiden pentas. Kesan etika yang buruk yang mempunyai tempat tersebut kemenangan klaim berada di Ceras Kuala Lumpur pada 12 Oktober 2016 melibatkan beberapa isu etika. Pengendali klaim yang gagal memilih dan menyelenggara tali angkat, tangkai dan troli mengikut spesifikasi reka bentuk pengeluar, meletakkan pekerja dan orang awam dalam risiko. Pemeriksaan berkala dan penyelenggaraan komponen ini juga tidak dijalankan yang berpotensi membawa kepada kegagalan mekanikal. Pengendali kren gagal menyedari potensi bahawa gagal menyedari aktiviti pememahan yang mungkin berlaku di hadapan kren, menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Selain itu, Swiss hard lift tidak dipasang dan diletakkan dengan betul menggunakan spesifikasi penahan kren, menyalahkan lagi kegagalan pengendali untuk mengambil langkah yang munasabah untuk mengelak daripada mendatangkan bahaya. Kemalangan kren terbalik agak jarang berlaku, tetapi ia boleh menjadi sangat serius, mengakibatkan kematian dan kecederaan. Penyebab kemalangan kren terbalik yang paling biasa termasuk penyediaan yang tidak betul. Ini boleh termasuk gagal untuk menetapkan outrigger beban kren yang berlebihan atau tidak mengamankan beban dengan betul. Kedua, kesilapan pengendali. Ini boleh termasuk salah menilai kapasiti kren, membuat pergerakan secara tiba-tiba atau tidak mengikuti prosedur keselamatan. Ketiga, kegagalan mekanikal. Ini boleh disebabkan oleh kecacatan pada komponen kren seperti boom, outrigger atau counterweight. Terakhir, faktor persekitaran, di mana ini boleh termasuk angin kencang, tanah tidak rata atau halangan di laluan kren. Terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan kemalangan kren terbalik, termasuk latihan dan persendilan yang betul untuk pengendali kren.
Pengendali krim harus dilatih dan dipakui dengan betul untuk mengendalikan jenis krim tertentu yang mereka gunakan. Kedua, pemeriksaan dan penyelenggaraan krim biasa. Krim harus diperiksa secara berkala untuk mengenal pasti kemungkinan masalah dan diperbaiki mengikut keperluan. Ketiga, mengikut prosedur keselamatan. Pengendali krim dan pekerja lain harus mengikuti semua prosedur keselamatan semasa menggunakan krim. Ini termasuk menetapkan outrigger, membangkang krim dan mengamalkan beban dengan betul. Menggunakan kalkulator kapasiti krim boleh membantu untuk memastikan bahawa krim tidak terlebih beban. Menyedari alam sekitar bahawa seperti gempa bumi ataupun tanah yang tidak rata menyebabkan kemudaratan kepada pihak kepada kawasan terlibat. Okey, oleh itu Cabur. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pencegahan dapat mengurangi majikan dan pekerja dapat membantu kita mengurangkan kes seperti ini. Sekian, terima kasih.